Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik insya-Allah kita dapat sama-sama lagi pada malam ni insya-Allah. Hari ni mujahadah tuan-tuan. Esok hari ni cuti kot. Jam punya teruk kat atas highway ni. Kan saya ni plan nak keluar awal sikit, makan-makan dulu sebelum kuliah. Lelah kena roti lah sebiji lah kita ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Disebabkan demikian saya lagi kena cakap kuatiau lambat gaya kan ni. Mana tahu yang maklum kena maklum. Baik tuan salih alaihi Muhammad. Hari ini kita nak tengok hadis ke-36 daripada hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis 36 ni hadis yang sangat istimewa tuan. Hadis yang kita kena ambil berat. Hadis dia panggil hablum minan nas. Hubungan sama manusia. Dalam hidup kita ni bukan sakat kita nak kena jaga hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ada satu lagi dia panggil hablum minan nas. Dan dia ada adab-adab dan ada perkara-perkara yang sangat penting yang perlu kita buat dalam kita nak menjaga hubungan sesama manusia ni. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Masya-Allah, istimewanya hadis ni tuan-tuan, bagi kegembiraan dekat kita yang duduk dalam majlis ilmu pada malam ni.
Saya ucap tahniah lah pada tuan-tuan yang sudi mai malam ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, sudi mai. Surau kita makin besar. Makin besar dan tuan-tuan makin jauh daripada saya. Lagi tambah lagi ni, lagilah tuan-tuan makin jauh. Alhamdulillah, salli Sayyidina Sonok tengok surau ni makin lama makin salli ala Sayyidina Muhammad makin cantik dia, masya-Allah, makin besar. Mudah-mudahan salli ala Sayyidina Muhammad, kita yang dekat sini pun mengambil salli ala Sayyidina Muhammad, semangat daripada surau yang makin cantik tu untuk kita mengimarahkan masjid ataupun surau ni salli ala Sayyidina Muhammad sesuai dengan kecantikan dia ni. Masya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, qal man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbat dunya, salli ala Sayyidina Muhammad, nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Nombor satu, kita tanda elok-elok. Ada beberapa poin yang penting yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Tuan-tuan buat catatan elok-elok. Banyak poin ni, pesanan Nabi SAW dalam hadis ni banyak. Tuan-tuan ambil satu dan insya-Allah kita akan cuba syarahkan satu demi satu. Nabi sebut yang pertama, poin yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan hari akhirat. Itu poin nombor satu Nabi sebut kat kita. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan dunia dia, kita nampak dia susah, kita tolong dia, pelepah daripada kesusahan tu, Allah akan pelepah kita pada kesusahan kita nanti di akhirat, yang keadaannya jauh lebih susah. Nombor satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan seseorang yang dalam kesempitan, salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang melapangkan seseorang yang duduk dalam sempit, pemudahkan urusan dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan melepaskan, salli ala Sayyidina Muhammad, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudahkan urusannya ataupun melepaskan kesempitannya. Di mana? Fid dunya, di dunia, wal akhirah, di akhirat pun dapat. Dua-dua dapat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dua. Yang ketiga, poin yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang menutup keburukan saudaranya, keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya atau keaibannya di dunia dan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia. Tutup aib saudara dia dekat dunia, Allah tutup aib dia dekat dunia, Allah tutup aib dia dekat akhirat. Yang ni kita akan bincang sekejap lagi. Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang dimaksudkan dengan menutup keaiban saudara dia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang menutup, salli ala Sayyidina Muhammad, bukan Allah SWT, dan Allah pasti akan menolong hambanya. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudara dia. Tuan-tuan mengharapkan pertolongan Allah dalam hidup, tuan-tuan tolong orang waktu hidup kat dunia. Kalau orang tolong kita, kita rasa selesa dah, lega dah. Kalau orang duk tolong kita waktu kita susah-susah. Tetapi kalau orang yang dapat pertolongan Allah, dia tak payah harap orang tolong dia. Hidup dia akan jadi lebih mudah dunia hingga akhir. Lagi berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam,
Wa man salaka tariqan. Ni bahagian lain, bahagian kedua pula. Bahagian kedua pula pada hadis ni. Salih Samad. Wa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Ni berita gembira pada kita pada malam ni. Siapa yang tempuh satu jalan, ada yang main jalan kaki, ada yang main naik motor, naik kereta tadi ni, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tempuh jalan mai dengan niat dia untuk tuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Tak habis tahun tu, Nabi sambung lagi kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak berkumpullah satu kaum, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak berkumpullah satu kaum, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fi buyutin min buyutillah, di dalam rumah, salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah ni, dalam masjid ni, dalam surau ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yasluna kitaballahi, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca, belajar, saling belajar dan mengajar di antara satu sama yang lain. Allahu Rabbi sallallahu alaihi Muhammad, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan dilimpahkan oleh Allah, melimpah di atas mereka itu, sallallahu alaihi wasallam, melainkan diturunkan oleh Allah ke atas mereka itu as-sakinah, tenang. Duduk dalam majlis ilmu rasa apa? Tenang. Hati jadi tenang, jiwa jadi tenang. Betul tak? Duduk dalam majlis ilmu rasa tenang. Betul tak ni? Tenanglah baru 10 minit. Cuba 2 jam. Menyakak. Kan? Tapi duduk dalam majlis ilmu patutnya tenang. Tenang yang duduk dalam majlis ilmu ni bukan takat dunia, bukan takat duduk dalam majlis ilmu ya. Dia keluar sagi pun dia akan dapat tenang. Hidup dia akan jadi tenang. Saya kita akan bincang satu demi satu insya-Allah kalau sempat. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, Allahumma salli ala Muhammad, tak habis tahun tu, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dilimpahkan kepadanya, kepada mereka itu apa ni? Rahmah. Kasih sayang Allah melimpah mai dekat kita yang duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Masya-Allah, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kemudian tak cukup lagi, wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi ilmuhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat pun mengurumuni mereka, dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisinya. Allah bangga-bangga sebut nama-nama kita yang duduk dalam majlis-majlis ilmu ni. Subhanallah. Dan kata Nabi, barang siapa yang kurang amalan dia, amalan tak banyak, maka nasabnya, yakni keturunannya, tidak akan dapat untuk menyempurnakannya. Takat mana kita buat amal sikit, mati, anak beranak kita tak boleh nak tolong buat bagi sempurna kat kita. Itu cerita dia. Hadis riwayat Muslim. Mari kita tengok tuan-tuan sekalian perbincangan mengenai hadis ini satu demi satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fiqh dan petunjuk hadis. Pada bahagian pertama, hadis ini menceritakan tentang muamalah sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sebab manusia ini dia bagaikan, setiap orang mukmin ini bagai satu jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masyarakat Islam dianggotai oleh individu yang membentuk satu jasad, di mana setiap anggota akan merasai apa yang dirasa oleh seorang yang lain. Maka muncullah daripada apa yang mereka rasa itu naluri mereka. Lalu mereka sama-sama berkongsi kegembiraan dan kesedihan. Rasa gembira, sallallahu alaihi wasallam, masing-masing pun tumpang rasa gembira. Bila rasa sedih, masing-masing pun tumpang rasa sedih.
Kata Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Ijastaka minhu ghudhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang dan berbelas kasihan dan berlemah lembut di antara satu sama lain, macam satu jasad, macam satu tubuh badan. Kalau satu anggota tu sakit, maka anggota-anggota yang lain pun akan merasa kesakitannya dan terpaksa berjaga malam kerananya dan merasakan demam. Inilah sifat orang mukmin, sama-sama orang mukmin. Kalau ada seorang yang susah, orang lain pun, orang mukmin pun tumpang rasa susah sama. Untuk ingat macam mana para sahabat Nabi SAW waktu mula-mula Nabi SAW bawa Islam. Dia panggil Salih Asmat, kelompok-kelompok terawal yang masuk Islam. Mereka punya berkasih sayang sama-sama mereka tu sampai sanggup seorang saudara dia mati disebabkan oleh saudara dia kerana nak mempertahankan saudara dia yang lain. Salih Asmat, kalau ada di kalangan mereka yang susah, orang lain pun akan tumpang kesusahan mereka dan sanggup berkorban apa saja sebab rasa macam Salih Alaihi Muhammad yang duduk di kalangan mereka tu macam anak beranak, macam adik-beradik mereka sendiri, walaupun tak ada hubungan darah. Kita makin lama makin pecah, makin lama makin pecah. Kita sama-sama orang Islam pun tuan-tuan sekalian duk fitnah sama-sama orang Islam sendiri. Orang Islam sama-sama Islam duk berjatuh sama-sama orang Islam sendiri. Duk khianat sama-sama orang Islam sendiri. Duk bunuh sama-sama orang Islam sendiri. Saya secara peribadi saya duk cerita tuan-tuan, saya sangat takut dengan apa yang duk jadi semenjak dua ni. Tuan-tuan tengok perbalahan di kalangan orang Islam ni atas dasar ilmu ni sangat terang, sangat ketara. Kalau tuan-tuan tak sedar lagi, tuan-tuan saya tak tahulah. Kawan ni kata kawan ni buat benda tak betul, kawan ni kata kawan ni buat benda tak betul. Kawan ni kata kawan ni buat benda salah. Padahal kita sama-sama ahlul qiblah. Kita orang Islam. Kita semayang menghadap kiblat yang sama. Kita baca Quran yang sama. Kita semayang waktu yang sama. Tidak? Sampai ada di kalangan kita yang tak mustahil suatu hari nanti di kalangan kita sama-sama kita sampai ke tahap menghalalkan darah orang Islam sendiri. Macam hidup jadi dekat negara-negara yang lain. Takut tuan-tuan Islam semua. La haul. Dulu kita tak ada macam ni tuan-tuan. Dulu tak ada isu tuan-tuan nak buat amal. Tak tahu siapa pun tak nak cerita lebih pun lagi kena kecam lagi. Payahlah. Subhanallah semua. Nak selawat pun takut saya. Duduk jalan kita duduk bercakap dia duduk keluar selawat. Itu pun orang kata juga. Allah Rabbil Alamin. Tak tahulah nak kata lagu mana. Allahumma salli alaihi. Kalau seorang tu dia ada kesilapan pada perkataan dia, tegur tang salah dia tu. Tapi janganlah tegur tang amalan yang lain yang tak ada kaitan dengan yang tu. Kalau seorang itu mulut dia suka melafazkan selawat, mulut dia suka berzikir, kalau dia ada buat salah dalam hidup dia, ada salah, ada kesalahan yang dia lakukan, point dekat salah tu. Yang amalan dia tu salah, kita duduk kaitkan dengan kesalahan dia tu. Tapi orang ni macam tu lah. Bila salah satu, raut habis semua orang kena. Yang faham lah, yang tak faham nak buat lagu mana. Susah nak cakap lebih pun susah. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita tak akan terlepas daripada berhadapan dengan kepayahan dalam kehidupan. Ada benda-benda, ada time-time kita susah. Kadang-kadang bila kesusahan-kesusahan yang kita lalui itu, obstacle bahasa kita ni, maka akan menyebabkan kita jadi apa tuan-tuan? Sedih, kita jadi bimbang, kita jadi sempit, kita rasa stres, tertekan. Maka semuanya itu akan menjadi sebab kewajipan atas seorang Muslim yang lain untuk melepaskan saudara Muslimnya daripada masalah-masalah tersebut. Parti tengok ada tak di kalangan kita yang ada masalah, pergi bantu untuk selesaikan masalah dia. Jangan duk biar dia. Saudara Muhammad, tengok saudara sebelah, tengok jiran-jiran sebelah rumah kita, ada masalah apa-apa.
Kadang-kadang masalah nak selesai, bantu selesai masalah bukan tunggu dengan duit. Bukan semata dengan duit. Kadang-kadang memadai dengan apa? Ucapan-ucapan yang baik je. Dia bukan nak harap duit kita. Paling tak pergi jumpa dia tanya, apa abang hang lah ni? Hang okey dah ke? Macam mana dengan masalah hang tu, dah selesai dah ke? Dia kadang-kadang nak dengar yang tu je, nak tanya orang, tanya khabar ni, orang ambil berat tentang dia. Takat tu je. Tak harap lah duit kita kadang-kadang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sampai satu tahap bila keadaan saudara-saudara si-Islam kita yang lain dalam susah keluar daripada mulut kita. Padan muka hang. Baru hang berasa sikit. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi ada beberapa cara. Yang pertamanya kita membebaskan seseorang itu daripada kezaliman. Kalau seorang itu dizalimi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lain, saudara bagi seorang muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkan dia dizalimi. Kalau ada orang yang kena zalim, jangan duk biar dia. Kita tak boleh buat zalim kat orang dan jangan duk biar pula orang lain kena zalim. Bantu dia untuk keluarkan dia daripada kezaliman tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala yakhdhuluhu, kata Nabi SAW, dan jangan membiarkannya, yakni jangan meninggalkannya dizalimi dan tidak menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Nabi kata, tolonglah saudara kamu sama ada dia ketika dia menzalimi ataupun dia dizalimi. Tuan dengar hadis ni elok. Tolong saudara kamu sama ada ketika dia menzalimi atau dia dizalimi. Tuan-tuan faham, kita boleh faham kalau tolong orang waktu orang kena zalim. Alhamdulillah bi'amin. Kalau tolong orang waktu orang kena zalim, yang tu kita boleh faham. Tapi macam mana yang dimaksudkan tolong orang ketika dia menzalimi? Tolong dia waktu dia sedang menzalimi. Kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman. Tolong saudara kamu ketika dia sedang menzalimi. Sama macam curiosity kita ni tu. Macam mana tolong orang waktu dia sedang zalim? Lalu seorang tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku membantunya sekira-kira dia ketika dia sedang dizalimi. Faham dah? Tapi macam ketika dia menzalimi orang lain, macam mana cara aku nak tolong dia waktu dia buat zalim kat orang? Kata Nabi SAW, tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dhalika nasruh. Halangilah daripada berlaku zalim, kerana itulah cara kamu menolongnya. Rupanya cara untuk kita tolong orang yang zalim ni ialah dengan kita halang dia daripada dia meneruskan kezaliman tersebut. Faham? Tuan-tuan jangan ingat zalim tu buat. Duk buat jahat dengan orang. Tuan-tuan tengok yang duk jadi. Kita senang kita bercakap benda yang duk jadilah ni lah. Tuan-tuan perasan tak? Sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari orang duk bergaduh dekat ruangan-ruangan komen di Facebook. Sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang itu tuan-tuan, dia bercakap tentang keburukan orang yang lain, maka dia buat dosa. Dia buat dosa tak? Dia maki orang tu, dia buat dosa tak? Buat dosa. Macam mana cara kita untuk stop dia supaya dia tak terus buat dosa tersebut? Ini tanggungjawab kita kena buat. Nombor satu, tuan-tuan sendiri, ni saya nak pesan lah. Yang mana saya boleh pesan, saya pesan lah. Yang tak boleh, yang tak dengar, nak buat lagu mana kan? Yang duk tengok dekat live ni ke? Ustaz Muhammad. Tuan-tuan, nombor satu, tolong jangan post sesuatu pun yang boleh menjadi pencetus kepada kontroversi yang menyebabkan orang berbalah di antara satu sama yang lain. Saya nak minta sangat-sangat. Kalau nak cerita, orang suruh komen macam-macam mesej dah masuk. Ustaz tolong komen Ustaz berkaitan ni. Ada yang kata apa? Ustaz ni
Pasal apa yang duk diam saja, ustaz-ustaz yang macam ni lah yang menyebabkan rosak dalam masyarakat. Pasal duk diam saja, tak mau nak komen isu-isu tu, komen isu ni. Kalau saya komen saja dekat bawah tu, orang yang pertahankan orang ni akan kata kat orang tu, orang yang tak setuju akan kata kat orang ni. Takkah saya menjadi pencetus kepada orang yang duk berbalah dekat bawah tu? Kalau berbalah tu jadi pahala ke jadi dosa? Dosa. Siapa yang mencetuskan dosa tersebut? Saya, dan saya tak sanggup nak tanggung. Faham tak ni? Tak payahlah duk komen tuan-tuan. Kita bukan ahli dia pun. Kalau betul tuan-tuan sekalian, keperlukan kepada apa-apa perkataan, biar ulama ataupun orang yang arif dalam bidang dia untuk bercakap benda macam tu. Dah selesai. Kita yang tak reti ni duk diam-diam sudah. Saya pernah telefon seorang sahabat saya. Dulu dia ikut kuliah lah, tak ikut, dia mufarqah dengan saya dah kot. Dia post satu benda, bukan bergaduh kat bawah tu. Saya telefon dia peribadi, saya nak, Assalamualaikum. Apa khabar? Tu masuk potong nama lah tu. Ikut kena. Kan? Saya tak apa-apa, sihat ke? Oh sihat Ustaz, Ustaz okey. Oh Ustaz, masya-Allah Ustaz telefon saya. Ni saya nak tanya tu yang post baru, yang post ni lah. Ramai bergaduh tu kan. Betul Ustaz. Dan kita ni Allah suruh kita ni buat macam mana sama-sama orang mukmin ni. Allah suruh kita berkasih, Allah suruh kita menjadi orang yang mengajak kepada kasih sayang untuk orang Islam. Buat baik di antara satu sama yang lain. Kalau orang duk bergaduh jadi dosa tak? Jadi dosa Ustaz. Kalau kita menjadi penyebab orang bergaduh, kita berdosa tak? Kita berdosa Ustaz. Tu yang dekat bawah tu, nampak tak orang komen tu? Berapa ramai orang yang duk bergaduh tu, yang duk maki hamu sama satu sama lain tu. Siapa yang menjadi penyebab depa bergaduh tu? Depa bergaduh Ustaz. Yalah memang depa bergaduh. Tapi siapa yang buat platform suruh depa bergaduh tu? Saya Ustaz. Kalau kita ajak orang buat baik dapat pahala tak? Dapat. Kalau kita menyebab orang bergaduh kita dapat dosa tak? Dapat Ustaz. Saya minta sungguh-sungguh, boleh tak? Tolong delete post tu, boleh tak? Baik Ustaz. Alhamdulillah dia delete. Tapi esok dia post link. Ini stand saya. Stand saya sudah nak buat macam mana? Banding tidak saya tegur tuan-tuan. Pasal apa saya tegur? Pasal apa saya tegur? Nabi kata apa? Unsuru akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu ketika dia melakukan kezaliman dan ketika dia dizalimi. Tuan-tuan ingat senang nak tengok. Tuan-tuan ingat senang kan nak telefon tegur. Jantung macam nak luruh tuan. Punya takut berdebar. Tapi sungguhlah itulah sikit usaha saya supaya saya boleh, kalau Allah tanya saya ada jawapan. Lepas tu saya kata kat dia, tolong jangan buat. Kalau sekali lagi buat, saya minta maaf, saya terpaksa unfriend. Tak apalah, saya nak unfriend. Dia sanggup unfriend dengan saya asalkan dia boleh tulis apa yang dia nak tulis. Memang unfriend sungguhlah. Sampai hari ni tak friend, saya pun tak tahu dia tulis apa. Bila saya tak tahu dia tulis apa, senang. Sebab saya pun tak gaduh nak tegur. Selagi saya duduk friend dengan dia, dan saya duduk diam saja bila dia buat macam tu, saya akan dipersoalkan pasal apa kamu tak tegur dia bila dia buat masalah. Betul tak ni? Macam tak apa nak setuju saja. Tolonglah tuan-tuan. Dia pun nak masuk syurga. Sahabat-sahabat kita ni pun semua nak masuk syurga. Tapi kadang-kadang dia ada salah dalam tindakan dia. Yang kita tahu perbuatan dia salah. Kalau kita tak tegur dia, siapa nak tegur dia? Tapi Ustaz, kalau tegur dia sekali mesti dia akan marah saya Ustaz. Kita dah buat assumption dalam keadaan kita tak buat lagi. Boleh jadi dia marah? Boleh jadi. Boleh jadi tak dia tak marah? Boleh jadi. Boleh tak dia okey? Terima kasih Nahang sebab tegur aku pun tak sedang. Boleh jadi tak macam tu? Boleh. Kita dah assume dah. Kita kata, sekali dia marah. Tuan-tuan, tolonglah saudara kita bila dia sedang menzalimi orang lain. Tolong. Nasihat kat dia. Kalau tak mampu untuk type kat ruangan komen tu, mesejlah personal kat dia. Tolong Ustaz, tolong jangan delete, jangan post yang tu boleh tak? Aku nak minta tolong kawan-kawan ni. Kalau hang tak komen pun tak apa, kita duduk diam-diam sudah. Sebab kita tak tahu nah. Kalau kita cakap ni kita zalim kat orang ni, kita cakap ni kita zalim kat orang ni. Allah tuan-tuan susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW sebut. Dengar ni.
Nabi kata apa? Hadis ni, malam ni cerita memang cerita pasal kita lah, bukan cerita pasal orang lain lah ni. Banyak kerja nak buat tuan, dengar saja, bukan dengar bukan dengar saja. Dan yang kita Allah izinkan kita dengar ni bukan saja-saja Allah nak suruh kita dengar, melainkan Allah nak suruh kita buat kerja ni. Betul tak? Apa ni angguk pun tak mahu siapa? Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man udhilla 'indahu mu'minun falam yansuruhu Allahu Rabbi wa huwa qadirun ala an yansuruhu." Sallallahu alaihi wasallam. Adzallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak menolong seorang mukmin yang sedang diperhinakan di sisinya, sedangkan dia berupaya untuk berbuat demikian, maka Allah akan memperhinakannya di khalayak semua makhluk nanti pada hari kiamat. Ada orang pula subhanallah di kalangan saudara se-Islam kita yang sedang dihina-hina, dimaki hamun, dikata subhanallah sejmana. Dan difitnah, diumpat, dikeji, sedangkan dia orang mukmin. Dan kita duk buat diam saja. Tak kata apa pun. Tak tolong sikit pun. Tengok Allah kata apa? Allah akan memperhinakannya di khalayak semua makhluk nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor satu, tolong jangan duk buat kerja hina orang. Duk buat zalim kat orang. Tolong jangan yang tu. Kalau ada satu benda yang tuan-tuan nak post dekat dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Telegram yang ada kaitan dengan orang lain, tolong timbang sehabis-habis timbang. Tolong timbang sehabis-habis timbang. Saya minta maaf sangat-sangat kot tuan-tuan tak setuju dengan saya. Lah ni jadi satu trend orang suka react orang lain. Sadis Muhammad. Kadang-kadang yang kita react itu ialah daripada kalangan alim ulama sendiri. Kalau seorang ulama menegur seorang ulama yang lain, silakan, sebab dia mungkin punya kapasiti untuk dia menegur. Tetapi kalau kita tak punya kapasiti itu, sekadar nak meraih populariti dan view yang tinggi, saya minta tuan-tuan tolong tinggalkan. Tak payahlah. Tak payah. Takut kita zalim kat orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, buat konten lain, buat konten lain. Cari konten lain. Review tayar kereta ke? Nak ni. Sallallahu Muhammad. Review apa ke apa, buatlah apa-apa punya. Review char kway teow yang kita nak makan sekejap lagi ke. Contohlah, berapa kali sebut lah tu. Pandai-pandailah telefon. Yang benda faham-faham lah tu. Jadi sallallahu alaihi wasallam, buatlah apa-apa review. Tapi kalau ada kaitan dengan orang lain, apatah lagi kita tak tercapai dengan ilmu kita, tak tercapai dengan kedudukan kita kepada orang yang nak kita review ataupun react itu, tak payahlah tuan-tuan, tak payahlah. Cakap benda lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sallallahu alaihi Muhammad beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau dia tak mampu, duduk diam-diam sudah. Boleh tak ni? Nombor satu. Yang keduanya, tolong tahan diri daripada komen benda-benda yang tak sepatutnya. Saya macam mana? Nombor satu tadi dia jadi pencetus menyebabkan orang bergaduh. Yang kedua, tengok ketak tangan nak komen ni. Takut komen kita itu menjadi zalim pada orang yang tak sepatutnya. Yang ketiga, tahanlah seandai mampu kepada orang yang melakukan kezaliman. Ada di kalangan kita orang yang post tadi ni, yang benda yang kita tak mau buat tu, ada orang buat. Kalau tuan-tuan mampu untuk nasihat dia, pilih nasihat dia, buat supaya dia berhenti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ni. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusahalah
seandainya ada di kalangan orang Islam yang lain yang dizalimi dengan kita membantu untuk mempertahankan dia. Ada di kalangan kita mungkin kena zalim, kena apa, tahanlah. Macam mana takat yang kita mampu untuk bertahan. Sebab kita tak mau nanti di yaumul qiyamah Allah akan menghinakan kita di khalayak semua makhluk nanti di yaumul qiyamah. Allahumma salli Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong orang ni maksud macam mana? Yang pertamanya tadi ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Membebaskan dia daripada kezaliman. Yang keduanya, memberikan pertolongan harta kepada orang yang berhajat dengan dia. Sama ada sedekah ataupun hutang boleh jadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang duduk dalam kesempitan keuangan, dia perlukan kepada perbelanjaan, dia perlukan kepada keperluan-keperluan asasi, makanan, minuman, tempat tinggal sebagainya. Maka tuan-tuan buat apa? Bantu dia. Bantu dia, salli ala Muhammad, supaya dia akan terlepas daripada kesusahan tersebut. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, ra'aitu maktuban ala babil jannah laylata usriya bih as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi mathaniyata asyar. Faqultu ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Qala li'anna as-sa'ila qad yus'alu wa 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin, atau kama qala Rasul SAW. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW cerita memberi hutang itu lebih afdal daripada bagi sedekah. Tuan-tuan, ni saya nak ajak tuan-tuan tahu buat apa. Dalam waktu suasana yang macam ni patah balik cerita tadi lah, baru teringat. Dalam suasana yang macam ni, tuan-tuan jadi orang yang menjadi penyebar ilmu daripada menjadi pencetus perbalahan. Boleh? Orang lah ni, tuan-tuan tahu tak pasal apa orang duk buat benda-benda pelik yang jadi masalah? Pasal tak ada ilmu. Tuan tahu tak pasal apa orang yang boleh cakap maki hamunya macam entah apa-apa tu? Tahu pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Tuan-tuan tahu tak pasal apa ada orang yang boleh semayang, tuan-tuan sekalian, dia semayang, dia letak kipas kat belakang dia, dia sarungkan telekung, dia suruh kipas tu jadi makmum dia. Tahu pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Tak ada pasal apa? Pasal apa ada orang boleh bercakap, walaupun saya tak pakai tudung, tapi saya dah 3 kali dah saya pergi umrah. Ada orang yang pakai tudung yang langsung tak boleh. Tidakkah Allah sayang kat saya? Tuan-tuan sekalian, pasal apa dia bercakap itu? Pasal tak ada ilmu. Daripada kita duk komen, duduk post, duk buat benda-benda yang duk cetus orang balas, duk orang bergaduh ni, tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan jadi orang yang menyebarkan ilmu supaya orang duduk dalam ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Tengok ni, mereka duk buat apa ni? Pacak tiang-tiang ni, apa semua sebagainya. Buat rakaman apa sebagainya. Tuan-tuan tak pasal apa? Nak sebarkan ilmu. Kita paling tidak, ada keratan video, ada apa-apa. Sebarkan ilmu tu lebih baik daripada sebar perbalahan. Manfaatkan diri tu untuk bagi jadi manfaat dengan ilmu. Bagi diri duduk jadi satu posisi yang dengan kita orang sampai dan dapat ilmu tu paling tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina. Okey, balik pada cerita tadi ni. Nabi kata apa? Nabi kata, ra'aitu, aku melihat, salli ala sayyidina Muhammad, ra'aitu maktuban ala babil jannah lailatu usriya bi. Aku melihat ada tulisan dalam syurga. Salli ala sayyidina Muhammad, di atas pintu syurga tu pada malam aku di Isra. Malam Nabi SAW pergi Isra Mi'raj tu, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tengok dekat satu pintu syurga ada tertulis dekat pintu syurga tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu bi asyri amthaliha wa qardu bi thamaniyata asyara. Sedekah memperoleh ganjaran 10 kali ganda dan memberi pinjam dengan 18 kali ganda. Sedekah 10 kali ganda,
bagi pinjam ke orang dapat 18 kali ganda. Hadis ini riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faqultu, aku pun berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ma balul qardi afdalu min sadaqah? Pasal apa pinjaman lebih afdal daripada memberi sedekah? Jawab Jibril, li'anna as-sa'ila qad yus'alu wa 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajat. Sebab kata malaikat Jibril, orang yang minta sedekah itu mungkin meminta sesuatu yang telah ada padanya. Tetapi orang yang meminjam itu sama sekali dia tidak akan meminjam melainkan disebabkan oleh keperluan dan hajatnya. Orang yang minta sedekah tu boleh jadi dia dah ada dah, nak bagi-bagilah, tak bagi sudah. Tapi kalau sanggup untuk meminjam, nak kena bayar balik, maksud dia sungguh-sungguh tak ada. Sebab tu bagi sedekah, bagi pinjam lebih afdal daripada bagi sedekah. Dan tuan-tuan tahu, sungguh memang betul. Pasal apa lebih afdal? Pasal apa lebih banyak pahala? Sebab ujian dia juga besar. Bagi pinjam ke orang ujian besar tuan. Bagi sedekah habis selesai. Tapi bagi pinjam ini tahu jadi apa? Boleh jadi seorang kawan jadi musuh. Betul tak ni? Salat Jumaat, seorang kawan baik dah langsung tak bertegur sapa. Boleh jadi dengan sebab pinjam tu, subhanallah, salat Jumaat, anak-anak tak bercakap tuan-tuan, berapa keturunan putus adik-beradik sebab pinjam. Ujian besar dengan orang pinjam. Tapi siapa boleh sabar dan siapa boleh faham dengan kehendak daripada pinjaman, sama ada orang yang memberi pinjam dan orang yang meminjam, maka pahala dia sangat besar. Tuan-tuan, mari saya nak bagi tips dekat tuan-tuan macam mana cara nak rebut pahala bagi pinjam ni. Nombor satu, kalau ada orang susah mai kat kita, Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Saya nak pinjam duit sikit ni, saya tengah susah ni, boleh tak nak bagi pinjam, nak minta pinjam sikit. Nombor satu sekali, tuan-tuan ingat hadis ni, bagi pinjam lebih afdal daripada sedekah. Maksud ada pahala ni, pahala lebih banyak ni, dia pula nak minta pinjam. Salat Syekh Muhammad. Bila nak minta pinjam, tuan-tuan nombor satu, tuan-tuan tanya dekat dia, berapa yang nak pinjam tu? Tapi jangan duk start-start apa ni, tu lah hang, kerja malas, balok liat, dia taruh dulu cukup-cukup. Dia kata, lepas tu orang main, dia tu siapa main tu? Kalau tu nak pinjam tu, saya taruh dia cukup-cukup Ustaz, bagi dia kakao dulu Ustaz, lepas tu saya bagi pinjam. Jangan. Dia ingat senang nak pinjam, tebal muka-muka. Kita, berapa nak pinjam? Berapa nak pinjam tu? Dia kata, saya tak dalam 3,000 lah. Dalam 3,000. Tuan-tuan respon balik macam ni. Dalam hati tuan-tuan set dua benda. Nombor satu, bagi takat yang kita mampu nak bagi. Yang kedua, kalau dia tak mampu nak bayar, jumlah yang tuan-tuan bagi, tuan-tuan mampu untuk halalkan. Tuan-tuan faham tak tu? Berapa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu bagi, yang tuan-tuan kalau dia tak bayar, tuan-tuan mampu untuk halal? 500, contoh 500. Offer kat dia. Kalau 3,000 aku tak ada lah, tapi kalau takat 500 boleh aku tolong. Dia kalau dia perlu, dia okey tak? Masya-Allah dia okey. Lebih-lebih hang cari kat orang lain lah. Aku takat 500 je aku boleh bagi kat hang. Tapi jangan kata sedekah, pinjam. Sebab nak dapat kelebihan pinjam. Kata 500, tak apalah, alhamdulillah 500 pun okey dah. Okey 500. Ingat, bila pinjam Allah perintah untuk apa? Uktub, tulis. Tuan-tuan. Allah perintah dalam Quran, dalam pinjaman mesti tulis. Tulis. Buat kertas sikit, tulis sikit. Ambil tisu ke apa sikit, tulis. Saya nama sekian, mama ada. Saya sikit. Okey, alhamdulillah. Sebab menunaikan perintah Allah untuk tulis. Selesai. Pinjam. Bila nak bayar tak? Saya bayar bulan depan. Bulan depan boleh tak bulan depan? Bulan depan okey. Okey, tulis tu. Bayar bulan depan. Tahu-tahu mai bulan depan,
bila main bulan depan, tahu dia kata apa? Waalaikumsalam. Ni minta maaf ni, 500 itu aku tak ada nak bayar lagi. Aku tengah tak ada sesak ni. Tak apa, tangguh sebulan lagi. Tuan-tuan tahu tak, pahala dan ganjaran orang melanjutkan tempoh bayaran kepada orang yang tak mampu bayar, Allah bagi dekat pahala kat dia sekali ganda daripada pahala yang dia bagi hari tu ni. Dapat pahala lagi. Tangguh. Dia main bulan depan, minta maaf aku tak ada lagi. Tak apa, tangguh sebulan lagi. Lagi panjang dia tangguh, lagi pahala dia dapat. Tuan-tuan kena ingat, jangan susah hati dan jangan sakit hati. Memang kita niat nak halal lah kalau tak mampu. Boleh tak kalau nak halal siap-siap? Boleh, tapi jangan halal lagi. Pasal apa? Pasal nak dapat ganjaran pahala menangguh tu. Nabi sebut, perpanjangkan tempoh dia, kamu dapat pahala ganda lagi. Panjang tempoh, diganda lagi. Panjang tempoh lagi, diganda lagi. Panjanglah tempoh 2-3 bulan. Mana? Tanya tempoh 3 bulan. Mai tak ampu, last sekali kita habaq ke dia, kata apa? Tak apa, hang tak ampu kan? Tak apa, aku halalkan. Nak paling best sekali, tuan-tuan cari malam sallallahu alaihi wasallam Muhammad 10 akhir Ramadan untuk halalkan hutang tu. Best. Memang set kita dah set lah hati kita tak minta dah. Jangan dosa hati pula gerang tak mau bayar apa sih tak bayar. Daripada macam nak meletup ni hutang ni. Weh ada lagi. Weh dahsyat tu. Kalau tak mayang kita tak tahu lah. Aduh subhanallah. Oh ada lagi. Ada lagi Adin? Lah ni. Terkejut saya. Aduh subhanallah. Aduh ya Allah subhanallah. Jangan duk hati. Jangan duk hati. Jangan duk risau. Pasal memang daripada awal kita niat nak halal lah. Mai sampai 3-4 bulan kita tangguh, kita pun habaq kat dia. Tak apa, Sayyid Muhammad, aku halalkan. Saya pernah tuan-tuan sekalian halalkan hutang orang waktu malam 27 Ramadan. Nak cari Lailatul Qadar. Pak mudah-mudahan malam Lailatul Qadar. Mesej kat orang tu, Assalamualaikum, salam. Ingat tak hutang aku tu ni? Aku halalkan tak hang malam ni. Terima kasih, makasih. Alhamdulillah. Waktu tu rasa macam ya Allah sedap je, lapang, tak nak cerita. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah tentang orang yang menghalalkan hutang orang. Ingatlah, jangan duk kata apa, jangan duk dengar orang kata apa. Hang kalau ada orang hutang hang jangan halal, tuntut ke akhirat. Ya. Dia ingat akhirat lagu mana agak no. Allah suruh halalkan. Seandainya kamu tahu betapa besarnya ganjaran pahala dia, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat apa saya tak ingat. Allah sebut. Kita dapat berapa kelebihan? Yang pertama, kelebihan bagi hutang. Yang kedua, kelebihan menangguhkan hutang. Yang ketiga, kelebihan menghalalkan hutang. Tiga cover. Ni cara orang cerdik bisnes. Tapi balik pada syarat awal-awal sekali tadi ni. Tahu pada syarat dia? Niat dalam hati siap-siap. Aku nak halal kalau dia tak mampu. So bagi kita kat mana kita rasa mampu je lah. Tu tips je. Tuan-tuan faham tak ni? Faham ke tak faham ni? Terkejut bom-bom tadi ke apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita dapat bila kita melepaskan kesusahan orang ni? Kata Nabi SAW, maka Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan akhirat. Ya, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala susahnya ke akhirat ni tuan-tuan, jangan main-main. Susahnya dekat akhirat ni, susahnya dekat yaumul qiyamah ni, jangan main-main. Kita berada dalam ketakutan yang teramat, kita duduk dalam kesusahan yang teramat, kesempitan yang teramat. Cerita kedahsyatannya kiamat ni susah nak cerita. Siapa yang pemudah urusan orang, pebetul orang, tolong orang waktu dia susah, tuan-tuan akan dapat perlepasan. Nabi SAW sebut, yajma'ullahu al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin fayusmi'uhumud da'i wa yunfadduhumul basar wa tadnu syams minhum Allahu Rabbi fayablughun nasu minal karbi wal ghammi
ma la yatiquna wa la yahtamilun fayaqulu an-nasu ba'dhum li ba'd ala tarawna ma balaghakum ala tanzuruna man yushaffi'u lakum inda rabbikum. Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dengan orang-orang yang terkemudian dalam satu dataran. Mudah-mudahan bila kita dengar hadis-hadis tentang kesusahan di hari kiamat tu, kita akan terdorong untuk tolong orang susah. Sebab kita mengharapkan perlepasan kepada kesusahan kita nanti di yaumul qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan kemudian di atas satu dataran. Lalu mereka dipanggil oleh seorang penyeru. Dan dilihat oleh pandangan matahari mendekat atas dia apa? Ada seorang da'i kata, arah sini, kita ni bangkit-bangkit tak tentu arah. Nak pergi mana keadaan? Allahu Rabbi. Ada satu da'i dia panggil. Arah sini, kita pun ikut. Tengok matahari pun mai dekat atas kepala kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila matahari mai dekat dengan kepala kita ni, waktu tu Nabi SAW kata, maka manusia pun mengalami kesempitan, kebimbangan dan kesusahan yang tak mampu untuk dia tanggung lagi. Allahu Rabbi. Lalu kata Nabi SAW, lalu berkatalah sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain, Adakah tidak kamu saksikan apa yang sedang kamu hadapi ini? Adakah kamu tidak ingin melihat siapa yang boleh mensyafaati kita di sisi Tuhan mereka? Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Faqultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, salli ala sayyidina Muhammad, al-amru asyaddu, salli ala sayyidina Muhammad, asyaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat ini, dalam kiamat nanti dalam keadaan tidak bersandal, tidak berlapik kaki, bertelanjang dan tidak berkhitan. Tuan-tuan boleh bayang tak manusia bangkit semua telanjang? Semua ni depan-depan kita ni, seramai-ramai manusia semua telanjang. Tak ada sorak benang pun. Tuan-tuan rasa macam mana waktu tu? Jangan cerita, jangan duk terfikir waktu hari kiamat ni. Bayangkan semua orang duk berimpus tempat, selai seping seorak benang pun tak ada kat dia. Kasut tak ada. Agak-agak tuan-tuan rasa macam mana? Malu. Dia rasa excited. Macam tu. Kita malu kat kita. Kita malu orang tengok kita. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pun tanya. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qultu, aku berkata dekat Nabi SAW, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, salli ala sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rajulu jami'an. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan sama orang lelaki-lelaki, semuanya duduk berimpus tempat. Sallallahu alaihi Muhammad, yanzuru ba'dhum ila ba'd. Adakah depa akan tengok nampak di antara satu sama yang lain? Depa duk perhati tak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, kedahsyatan hari itu telah melupakan mereka untuk melihat di antara satu sama yang lain. Sibuk, bukan sibuk tengok orang, sibuk duk hai diri sendiri. Dahsyatnya waktu tu tak ada nak tengok orang lagi dah. Dalam lafaz Bukhari menyebutkan, al-amru asyaddu min an yuhammahum dhalika. Salli ala Muhammad. Yahummahum dhalika. Kedahsyatan hari itu telah melupakan mereka dengan apa yang telah berlaku. Allah sudah selamat. Jadi kedahsyatan hari kiamat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sangat susah. Orang takut, orang kalut. Seorang mukmin akan berjumpa
menemui keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, akan membalas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia dengan balasan yang baik, dan setiap usaha yang dilakukan untuk melepaskan kesempitan saudara seiman dia. Justru itu orang yang melepaskan kesusahan seorang mukmin yang lain, dia akan salih ala Muhammad, dilepaskan daripada berkali-kali ganda kesempitan pada hari tersebut lantaran apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu dengan menghapuskan kesedihan dan kebimbangan saudara mukmin yang lain. Nabi SAW sebut, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada kesusahan mukmin sallallahu alaihi Muhammad di dunia, maka Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di akhirat. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada sallallahu alaihi Muhammad perbincangan tadi ini sallallahu alaihi Muhammad, insya-Allah. Dan sallallahu alaihi Muhammad, kita usahalah tengok ada di kalangan saudara-saudara Islam kita yang berhadapan dalam kesusahan, kesempitan dalam hidup, tolonglah dia tuan-tuan, jangan duk biar saja. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan melepaskan kita daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu untuk hari ini. Dan Sayyid Muhammad, kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam. Alhamdulillah bi'amin. Itu kita ambil satu part daripada hadis tersebut. Lepas ni kita akan sambung lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu. InsyaAllah. Itu baru satu saja daripada perkataan Nabi SAW dalam hadis tersebut, insyaAllah. Wallahu a'lam.